Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan tentang perpaduan budaya dalam konteks etika dan peradaban, isu cabaran dan usaha untuk mewujudkan harmoni sosial. Berikut adalah ahli kumpulan 9, iaitu saya, Muhammad Hakim Amani. Ahli kedua, Muhammad Ajad bin Muhammad Akram. Ahli ketiga, Muhammad Danish Irfan bin Hamazri. Ahli keempat, Muhammad Haziq Aiman bin Anwar, dan akhir sekali, Muhammad Tirmizi bin Usman. Okey, bagi pengenalan, kepelbagaian budaya di Malaysia merujuk kepada kenyataan bahawa negara ini memiliki pelbagai etnik, agama, bahasa dan tradisi budaya. Malaysia adalah sebuah negara multi-etnik yang terdiri daripada 3 kumpulan utama, iaitu Melayu, Cina dan India, serta kumpulan-kumpulan etnik minoriti seperti orang asli, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Kepelbagaian budaya di Malaysia tercermin dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat seperti makanan, pakaian tradisional, bahasa, seni, muzik dan festival. Budaya tradisional yang kaya dengan acara-acara seperti kenduri dan tarian tradisional seperti joget dan zapin, serta makanan tradisional seperti nasi lemak dan rendang. Masyarakat Cina terdapat perayaan Tahun Baru Cina, seni bela diri seperti kung fu dan makanan seperti dim sum dan mi. Masyarakat India mengamalkan tradisi seperti perayaan Deepavali, tarian Bharatanatyam dan hidangan kari. Perpaduan budaya dalam konteks etika dan peradaban adalah isu yang penting dan relevan dalam era globalisasi saat ini. Dalam dunia yang semakin terhubung, berbagai budaya saling berinteraksi dan tantangan untuk mencapai harmoni antara nilai-nilai etika dan peradaban menjadi semakin kompleks. Seterusnya mengenai isu perpaduan budaya dalam konteks etika dan peradaban melibatkan pertemuan dan persilangan berbagai norma, nilai dan praktik budaya yang berbeza. Isu ini mencakup tantangan dalam membangun pemahaman, toleransi dan penghormatan terhadap perbezaan budaya serta faktor konflik yang mungkin timbul dari perbezaan tersebut. Isu ini juga merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan tindakan kerana kepelbagaian budaya dan nilai-nilai yang berbeza dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik, ketegangan atau ketidakfahaman antara individu dan kumpulan. Tanpa upaya aktif untuk mempromosikan perpaduan budaya yang berlandaskan etika dan peradaban, masyarakat berisiko menghadapi perpecahan, ketidakharmonian dan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang penting. Seterusnya, 3 konsep utama yang perlu ditekankan di dalam konteks ini adalah perpaduan budaya. Proses ini di mana berbagai budaya berinteraksi, saling berbagi dan beradaptasi satu sama lain. Seterusnya, etika dalam konteks budaya, iaitu kefahaman tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam budaya tertentu dan bagaimana etika ini dapat membezakan di antara budaya-budaya yang lain. Seterusnya, peradaban dan nilai-nilai universal. Penelitian tentang nilai-nilai etika universal yang ada di pelbagai peradaban dan bagaimana nilai-nilai ini dapat membentuk perpaduan budaya yang harmoni. Assalamualaikum, nama saya Danish Irfan bin Hamazri dan saya akan menceritakan tentang kesan perpaduan budaya dalam konteks etika dan perpaduan. Jadi, kesan yang pertama adalah ia dapat mempengaruhi seseorang individu, konflik nilai-nilai personal dan kehidupan sehari-hari individu. Sebagai contoh, perbezaan agama. Perbezaan agama seringkali menjadi sumber konflik antara individu dan kelompok budaya. Yang kedua, ia juga dapat menjadikan kesan dalam keluarga dan ia dapat menimbulkan gesekan yang tidak selesa. Sebagai contoh, seorang pasangan yang berasal dari budaya yang berbeza mungkin memiliki perbezaan pendapat tentang cara mendidik anak kerana nilai-nilai budaya yang berbeza mempengaruhi pandangan mereka tentang disiplin. Seterusnya adalah usaha dalam menangani masalah tersebut. Yang pertama,
dengan mengadakan program pendidikan multicultural. Sebagai contoh, program pendidikan multicultural di Australia yang menekankan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya Aborigin dan Torres Strait Islander dalam kurikulum sekolah. Yang kedua adalah kempen kesedaran budaya. Sebagai contoh, Harmony Day di Australia yang merayakan kepelbagaian budaya dan mengajak masyarakat untuk menghormati dan memahami budaya-budaya yang berbeza. Kesedaran dan penghargaan. Kempen kesedaran budaya bertujuan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap perbezaan budaya. Dengan mengajak masyarakat untuk menerima dan menghormati kepelbagaian budaya, kempen seperti ini mencipta suasana yang inklusif dan mempromosikan keharmonian antarabangsa. Dengan mengadakan acara dan aktiviti yang melibatkan berbagai kelompok budaya, hubungan dan pemahaman secara antara budaya dapat diperkuatkan. Ini dapat membantu membangunkan jambatan pemahaman antara kelompok budaya yang berbeza, mengurangi ketegangan atau konflik, dan menciptakan hubungan yang lebih harmoni dan saling menghormati. Melalui pendidikan, kesedaran dan interaksi antara budaya, orang-orang dapat mengubah sikap dan perilaku mereka terhadap perbezaan budaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor." Antara cadangan yang dapat diberikan adalah hayati kepelbagaian, pupuk minda terbuka dan cari peluang secara aktif untuk belajar tentang budaya yang berbeza. Terlibat dalam interaksi antara budaya. Contohnya mengambil bahagian dalam acara budaya, dialog dan inisiatif yang menggalakkan persefahaman dan rasa hormat. Seterusnya, mencabar stereotip dan berat sebelah. Renungkan berat sebelah peribadi dan berusaha secara aktif untuk mengatasinya untuk memupuk masyarakat yang lebih inklusif. Peguam bela untuk kepelbagaian budaya. Contohnya menyokong inisiatif dan dasar yang meraihkan dan melindungi pelbagaian dan kemasukan budaya. Akhir sekali, kesimpulan, kesedaran dan penghargaan. Kempen kesedaran budaya bertujuan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap perbezaan budaya. Dengan mengajak masyarakat untuk menerima dan menghormati kepelbagaian budaya, kempen seperti ini mencipta suasana yang inklusif dan mempromosikan keharmonian antarabangsa. Dengan mengadakan acara dan aktiviti yang melibatkan pelbagai kelompok dan budaya, hubungan dan pemahaman antara budaya dapat diperkuat. Ini dapat membantu membangun jambatan pemahaman antara kelompok budaya yang berbeza, mengurangi ketegangan atau konflik potensi dan mencipta hubungan yang lebih harmoni dan saling mendukung. Melalui pendidikan pula, kesedaran dan interaksi antara budaya, orang-orang dapat mengubah sikap dan perilaku mereka terhadap perbezaan budaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya perkara yang lebih berat ditimbang amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.